Hai, kembali ke Darah Muda untuk minggu yang kedua selepas kami kembali selepas daripada rehat PKP. Dan untuk hari ini merupakan edisi yang sedikit istimewa kerana Syawal baru sahaja berlalu. Dan kami nak mulakan minggu ini sebagai satu malam untuk kita memberikan apresiasi kepada semua kaki tangan barisan hadapan frontliner yang telah bertungkus lumus untuk cuba mengawal COVID-19 dan akhirnya hari ini kita berada dalam fasa PKPP iaitu pemulihan. Dan Ain? Berpatang dengan topik kita hari ini COVID-19, kuserah jiwa dan raga. Bagaimana frontliner hari ini menyerahkan 100% jiwa dan raganya untuk mengharungi COVID-19 ini. Jadi untuk itu Irfan, saya nak hadiahkan lagu untuk frontliner. Sama dengan topik kita hari ini. Jiwa dan raga, buktikanlah pada nusa bangsa supaya negara maju jaya, aman merdeka. Itu lagu khusus untuk tetamu kita malam ini. Ya, silakan Ain. Okey, jadi hari ini kita di studio bersama dengan Dr. Nur Arissa Misnan dan tetamu di Skype Rosnani Abdul Latif. Terima kasih doktor sudi datang daripada Hospital Sungai Buloh. Ya, betul. Daripada merawat pesakit di COVID-19. Hari ini bersama-sama kita di studio. Untuk awal bagi komen macam mana lagu tadi? Pas. Terharu. Oh, itu yang tu. Lirik di depannya kuserah jiwa dan raga. Terima kasih banyak. Doktor, awal ini bagaimana keadaan PKP sekarang ni? Ya, mungkin kes ni lebih rendah dengan kes pulih hampir 95%. Mungkin doktor boleh kongsikan keadaan semasa di lapangan frontliner kita. Alhamdulillah, situasi di Hospital Sungai Buloh sangat-sangat tenang berbanding dengan pada mula-mula kita bertungkus lumus masa awal wabak. Saya dapat lihatlah kita punya jururawat, doktor-doktor kita yang barisan hadapan yang sekarang ni dapatlah menghembuskan napas lega sikitlah, walaupun tak kosong lagi cases, masih ada lagi di ward, tapi mereka dapat sekurang-kurangnya berehat, ada yang dapat ambil cuti dan bersama dengan keluarga selepas berbulan-bulan berhempas pulas untuk mengawal wabak dan memberikan 100% komitmen di hospital. Ya. Jika kita lihat doktor, daripada bulan Februari dulu kan, angka digit kes itu 3 angka, menakutkan. Sampai hari ini 15 kes baru saja yang memberikan rasa lega hati rakyat Malaysia ni kan. Jadi boleh doktor ceritakan pengalaman suka, duka, perih, apa sebenarnya pengalaman sepanjang mengharungi bersama dengan pesakit-pesakit COVID? Itulah, sedar tak sedar dah bulan 6. Kami mula membuat persiapan daripada bulan Tahun Baru Cina. Akhir bulan 1 bila wabak tu melanda di China. Hospital Sungai Buloh dan kami sekumpulan pakar penyakit berjangkit telah bersiap sedia. Sekiranya wabak ni melanda kita, apa yang kita nak buat. So, semua orang tengah cuti raya Cina tu, kita dah datang meeting untuk buat persiapan. Kita dah aktifkan kita punya team, core team. Ward kita, jururawat, peralatan semua kita dah aktifkan. Jadi bila kes yang pertama dipindahkan daripada Johor ke Sungai Buloh, kami memang telah bersiap sedia dan memikul tanggungjawab pertama untuk menjaga pesakit COVID pertama yang datang ke Malaysia masa itu. Sebut soal kesiapsiagaan, doktor juga ada pengalaman SARS dulu dan hari ini COVID, mungkin doktor boleh bandingkan betapa suspennya antara dua pandemik dia punya debaran tu memang lain macam sikitlah, tapi dia macam tsunami. Lepas satu gelombang relax sikit, tengok okey ke tak okey, gelombang kedua pula tapi sebab saya rasa persiapan daripada awal, team member kita yang memang amazing, sekumpulan pakar dan pengarah hospital, seluruh unit di Kementerian Kesihatan Malaysia memang bersatu. Kita buat garis panduan macam mana nak rawat, macam mana nak cegah daripada awal hingga ke akhir. Masa dulu mula-mula sekali guideline tu 1.0. Sekarang kita guideline 5.0. Dalam masa 6 bulan tu
how amazing, how much work yang kita dah buat bersama-sama, dan pastikan semua orang ikut peraturan, ikut SOP supaya kita semua selamat dan pesakit kita dapat dirawat dengan betul dan discharge dengan selamat. Itu kisah pengalaman doktor sendiri di Hospital Sungai Buloh. Dan kita nak tahu juga pengalaman Puan Rosnani Abdul Latif, Ketua Jururawat Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah di MAIPS. Apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah. Berada di pusat kuarantin di MAIPS. Boleh ceritakan pengalaman? Boleh. Nama saya Rosnani binti Abdul Latif. Saya bertugas sebagai Ketua Jururawat di Cawangan Penilaian Teknologi Kesihatan di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan. Saya dah 20 tahun sebenarnya bertugas sebagai Ketua Jururawat di Kementerian Kesihatan. Ini adalah pengalaman pertama saya berkecimpung di dalam merawat pesakit berjangkit ni. Pengalaman saya kat sini memang tak dapat digambarkan pada permulaannya macam mana saya ni nak menjaga pesakit COVID. Tapi macam mana saya nak menjaga pesakit COVID ni, tapi alhamdulillah sejak saya melaporkan diri di MAIPS di PKRC ni pada 9 April 2020, saya diberi latihan, orientasi, segala macam mana menggunakan PPE yang betul, dodong PPE yang betul. Jadi saya rasa saya berkeyakinan pengalaman berharga yang sangat berharga di sini merawat pesakit COVID-19. Puan Rosnani, bagaimana ya 9 April sudah kena bersedia dalam keadaan kes yang sangat tinggi, dengan kita digembur dengan kebimbangan kes kematian dunia sangat tinggi. Macam mana Puan Rosnani dan tim semua satu pasukan menghadapi dengan situasi sedemikian, ya, dengan tenaganya, dengan kekuatan mentalnya? Okey, saya ceritakan sikitlah ya. 9 April tu saya cuma lapor diri ke sini dan saya pun tak sebenarnya saya tak sure yang saya mula bekerja di sini pada bila. Bila 9 hari bulan lapor diri ke sini, saya terus diserahkan di sini di PKRC ini untuk terus bekerja. Pada mulanya memang rasa macam gusar, rasa risau, rasa takut. Sebabnya COVID kan, semua orang tahu COVID berjangkit. Itulah pengalaman perasaan saya. Jadi kita lihat Ifan, ya, kedua-dua tetamu kita di Skype dan di studio hari ini merupakan seorang ibu. Ya. Jadi kita nak tahu, sebagai seorang ibu, bagaimana komitmen, tanggungjawab ibu, isteri, sebagai seorang doktor, jururawat lagi kan, bagaimana membahagikan tugas itu? Di samping kita nak mengekang penularan COVID-19 ni, sebab seperti yang doktor katakan tadi, ia seperti tsunami, datang tiba-tiba. Lepas tu nak kena fikir lagi anak lah, suami lah. Bagaimana doktor? Alhamdulillah, saya mempunyai sokongan keluarga yang sangat-sangat hebat. Macam orang kata, di sebalik seorang suami ada seorang isteri yang support, di sebalik saya ada suami saya yang sangat supportif. Dan ibu bapa saya, alhamdulillah, kesihatan mereka sangat bagus. Mereka membantu saya menjaga anak-anak saya. Jadi saya boleh fokus dalam bidang tugas saya walaupun saya balik lambat. Makanan disediakan, walaupun saya tak balik, suami saya check pastikan saya okey, dan memang support yang sangat baguslah, doa. Dan saya diberitahu doktor ada anak berusia 5 tahun. Ya, betul. 5 tahun, anak yang kecil. Kalau kita lihat anak-anak orang lain kan, mungkin bila mak tak ada dekat rumah waktu malam, mak balik lambat, tak ada 24 jam kasih sayang bersama ibu. Jadi bagaimana doktor beri motivation pada anak berusia 5 tahun, masih kecil tapi boleh faham tugas anak, tugas seorang ibu? Saya rasa sebab sebagai doktor kami dah biasa tak bersama dengan anak selalu, dan saya ada amazing husband yang memang sentiasa bagi tahu ke anak-anak apa tugas saya. So anak saya yang kecil panggil saya COVID warriors. So as a child dia faham
Dan dia pun bercita-cita nak jadi doktor juga, insyaAllah satu hari nanti. So saya sangat terharulah dengan sokongan keluarga, dan saya pasti kebanyakan ibu-ibu yang bekerja sebagai frontliners di sana, di luar sana, mempunyai sokongan yang bagus supaya kami dapat terus berkhidmat dan memastikan komitmen yang 100% lah dalam bidang tugas. Awal ni, kalau awal kan dulu orang duk marah macam-macam. Kenapa kena duduk rumah, kenapa kami tu tak boleh, ni tak boleh. Mungkin ada reaksi-reaksi yang doktor sendiri secara first hand dapat. Orang kata, pasal apa orang buat macam ni? Kami, COVID bukan apa pun. Dia kata awal-awal tu dulu lah. Macam mana reaksi doktor? Pada awal mungkin orang tak nampak. Tapi bila kes dah makin meningkat, ada yang masuk ICU, ada yang meninggal, baru orang nampak tahap keseriusan. Apa yang semua orang nampak di luar tak sama dengan apa yang kami hadapi di dalam hospital, di lapangan sana, dalam memastikan jumlah pesakit tu berkurangan, pesakit yang discharge lebih banyak, jumlah kematian makin dapat dikawal, rawatan penuh. Tadi disebabkan motivasi yang ada dalam diri doktor dan tim, ya. Okay? Jadi kita lihat rakyat mula berterima kasih kepada para frontliners. Jadi kita nak beri peluang kepada doktor untuk berucap terima kasih kepada suami, anak-anak yang menyokong 100% memahami tugas seorang ibu yang ada kerjaya dan at the same time menjadi ibu misali kepada anak-anak dan suaminya. Okay, kita bagi peluang. Hebat. Terima kasihlah kepada ahli keluarga saya, suami saya, anak-anak saya yang memang daripada awal sehingga sekarang sentiasa support. Saya balik penat pun mereka faham tugas saya, dan kedua ibu bapa saya memang menyokong saya lah daripada awal sampailah kini. Saya rasa tanpa sokongan, tanpa doa mereka, sama seperti frontliners lain, kami tak akan berada di sini, kami tak akan sekuat inilah. This is not one person punya job, it's a teamwork for everyone. Puan Rosnani, bagaimana pula pengalaman Puan sebagai ketua jururawat berhadapan dengan COVID-19 ni, seperti mana doktor telah kongsikan bersama kita? Mungkin Puan Rosnani pun boleh kongsikan pengalaman ketika berada di tengah-tengah gegak komputer ketika itu. Saya di sini pada mulanya datang bertugas di sini sebagai gradeless. Saya tidak menjadi ketua jururawat di sini. Saya menjadi jururawat seperti jururawat terlatih yang lain. Sama-sama merawat, masuk dalam red zone, sama-sama merawat pesakit, sama-sama mengambil observation, sama seperti staf-staf yang lain. Dan lama-kelamaan, selepas sebulan, selepas 2 bulan, saya di sini, saya punya penilai ketua jururawat, naiklah grade saya sebagai betul-betul ketua jururawat, memantau staf-staf saya dekat sini, menjadi person in di zon saya, iaitu di Hall A. Kemudian saya membuat roster kepada staf-staf saya. Saya memantau semua segala-segalanya. Sakit. Ya, Puan Rosnani. Semua. Ya, saya. Ya, Puan. Sebagai dah naik tanggungjawab dengan tanggungjawab lebih besar. Kalau sebelum ni sibuk, naik ketua jururawat lagi sibuk. Betul. Apa reaksi keluarga? Ya, betul. Okey, macam ni. Sejak 9 April hari itu, saya melaporkan diri di sini. Saya tidak pulang ke rumah, ya. Saya dan juga frontliner yang lain disediakan tempat penginapan di berdekatan dengan PKRC ini. Saya hanya pulang ke rumah boleh dikatakan 2-3 minggu sekali untuk menjenguk anak-anak saya. Waktu hari raya pun sama. Saya bekerja di sini 8 pagi hingga 8 malam sehingga hari raya ketiga. Malam sebelum hari raya saja saya berjumpa dengan anak-anak dan beritahu mereka yang mama bekerja, mama tak dapat pulang hari raya bersambut bersama-sama diorang. Anak sulung saya memahami dan anak yang kedua saya agak macam faham dan ada kalanya dia tak faham. Saya sangat-sangat terima kasih kepada anak-anak saya dan juga pasangan kerana sangat menyokong kerja dia. Dan mereka bila saya beritahu anak saya, mama tak balik sebab mama jaga sakit COVID, so anak faham. Dan dia pun tengok dia berita kan,
mereka faham apa itu COVID. Ya Puan, satu pengorbanan yang sangat besar ya, khususnya pada anak-anak Ya, kecil. sangat besar yang saya tak pernah lalui sebelum ini. Yang sebelum ni hari-hari balik dan tiba di sini sampai sekarang tak balik. Bersyukur ada anak yang memahami. Jadi doktor, secara peribadinya, ketika mengawal penularan COVID-19 ni, pernah tak wujud satu rasa penat, give up, rasa macam ya Allah aku dah tak tahan ke, kita lihat pesakit kita datang semakin ramai kan ketika kemuncak COVID-19 itu, secara peribadinya pernah tak terjentik hati ketika tu? Tipulah kalau tak ada. Memang dia cabaran, stres kerja, penat, memang datang sentiasa, terutamanya bila kemuncak. Tapi sebab kami bekerja secara berpasukan, kita check on each other, pastikan semua okey. Mentally, physically, and then kita pun ada garis panduan dan giliran tugasan yang sama adil dan sekata. Bila tengok doktor-doktor muda yang datang kerja semangat dan ketua-ketua jabatan yang datang memberikan sokongan walaupun mereka bukan 100% terlibat, dengan pengarah hospital yang sangat berdedikasi. Saya sangat terharu dan dia macam sentiasa menyebabkan semangat tu jadi lebih berkobar lah, replenish balik energi yang penat tu. And then sokongan moral daripada masyarakat, mereka datang bagi macam-macam sumbangan, kad, kata-kata semangat, support frontliners. It was amazing. So bukan setakat kami saja, tapi saya tengok kebanyakan jururawat, semua rasa terharu, kita rasa sangat lebih rasa bersemangat dan rasa ready to serve lah. Terima kasih. So, di awal, sebagai pastinya malam ini semua orang nak bagikan penghargaan dan hari ini Darah Muda bawakan secara eksklusif kepada anda cerita-cerita di lapangan. Dan tapi, kita nak dengar lagi. Ya. Tapi apa pun kita berehat seketika, kembali selepas ini di Darah Muda. Kembali ke Darah Muda, Ain. Hari ini bersama lagi Dr. Nur Arif Samisnan, pakar perubatan penyakit berjangkit Hospital Sungai Buloh, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi doktor, sepanjang doktor mengawal COVID-19 ini daripada bulan Februari sampai sekarang, boleh tak doktor gambarkan keadaan pesakit mula-mula datang sehingga sembuh? Adakah yang boleh terima kenyataan? Ada tak yang rasa meroyan ke? Tak boleh terima realiti kenapa aku kena COVID? Jadi kalau doktor boleh share dengan kita. Ya, memang macam-macam ragam lah manusia ni kan. So, COVID ni kita tengok dia datang ikut clusters kan. Yang first kali was di Chinese tourist, pelancong daripada negara China. Itu kumpulan yang kecil tapi mereka tidak mempunyai gejala yang sangat serius. Jadi kita tengok pantau seadanya, rawatan pun tak berapa serius. Masa tu ward pun satu saja. Tapi kemudian kluster kedua, kes kluster eksekutif dengan kluster daripada tabligh, student pelajar tahfiz. Itu yang datang macam tsunami tu. Ya, dan macam-macam ragam. Setiap kluster ada dia punya ragam sendiri. Okay? Lain, macam-macam. Tapi masa tu sebab pengetahuan berkenaan penyakit lebih meluas. Bila pesakit masuk, kita bagi penerangan. Kita tengok pesakit beberapa kali sehari. Kita bagi support daripada segi emotion. Kita ada psikologis yang tolong support patient. Bukan semuanya perlukan, tapi pesakit yang perlu kita identify dan kita refer kepada doktor atau pakar psikiatri sekiranya memerlukan. So, tapi saya rasa mereka mendapat sokongan yang padu daripada ahli keluarga mereka di luar, sebab mereka boleh, teknologi sekarang kan, boleh WhatsApp, video chat, macam-macam lagi. So, walaupun dalam isolasi, tapi tak adalah sangat sebenarnya rasa isolasi. Tak terpisah. Tak terpisah. Ya, betul. Jadi mereka masih dapat bersama dengan keluarga melalui media sosial dan sebagainya. Puan Rosnah ni mungkin
pengalaman daripada kacamata Puan Rosnani sendiri. Macam mana keadaan pesakit? Ya, sebab kita pernah ada satu video dulu tu yang kakaknya ambil gambar, adik jagalah diri kan. Adik sebab adik kena bawa naik van kan. Mungkin Puan Rosnani boleh kongsikan dari kacamata Puan Rosnani sendiri. Kongsikan bagaimana kami di Hello? Ya. Hello? ya Puan Rosnani, jadi ulang bagaimana sekali, tak ada keadaan clear. pesakit? Gambaran keadaan pesakit kami di sini. Hello? Ya saya, betul Puan Rosnani. Okey. Semua pesakit di PKRC ni adalah mereka yang mempunyai gejala ringan. Di dalam kategori 1 sebenarnya dan juga kategori 2. Kategori 1 itu ada yang tidak bergejala dan kategori 2 itu adalah yang bergejala tapi tiada pneumonia. Sakit kami yang bergejala atau menunjukkan simptom kita dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan yang seterusnya. Okey, pesakit kami yang di sini di PKRC ini adalah semua yang level 1 di mana mereka boleh bergerak dan melakukan aktiviti of daily living. Kerana itu PKRC ada menyediakan ruang sakit beriadah dan juga indoor game. Mereka boleh menonton TV, menggunakan treadmill, bermain pingpong dan segala aktiviti indoor game diorang boleh buat di sana. Itu pesakit kami yang saya gambarkan adalah sebelum kedatangan pesakit mati. Bila keadaan berubah, bila pesakit yang kami terima adalah daripada pendatang asing izin. Itu bila pendatang asing tanpa izin mula masuk ke PKRC ini, keadaan memang berubah, totally 100% berubah sebab mereka dalam keadaan yang bergari dan juga diawasi oleh pasukan immigration 24 jam. Jadi Puan Rosnani, apakah harapan dan pesanan Puan untuk rakyat Malaysia? Perlu stay at home, duduk rumah, dengar cakap ataupun bagaimana? Okey. Pesanan dan harapan. Okey. Pesanan, walaupun Malaysia sekarang ni dalam fasa PKP, saya menggesa agar semua rakyat Malaysia mematuhi dan mengamalkan SOP yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MKM. Kerana setiap hari masih ada kes positif COVID. Di sini juga masih ada kes positif COVID walaupun sudah menurun. Ingat ya, kita semua masih belum menang dan kita juga belum kalah. Kepada warga Malaysia di luar sana, amalkan norma baru, elakkan 3S iaitu jauhi kawasan sesak, jauhi kawasan sempit dan sembang dengan jarak yang tidak digalakkan. Elakkan itu. Dan juga nasihat saya, sesiapa yang mempunyai hubungan rapat dengan pesakit positif COVID-19, silalah berjumpa dengan doktor untuk screening dan juga memberi maklumat yang betul kepada petugas kesihatan. Ya, baik. Itu begitu panjang pesanan-pesanan untuk rakyat Malaysia dan untuk Dr. Nur Arissa. Lepas ni akan tulis buku ke? Banyak cerita ni. Malam tak cukup. Buku untuk COVID. Perjuangan belum selesai lagi. Betul. Tak boleh tulis buku lagi. Tapi seperti yang Sister Rosnani cakap itulah, kita masih belum menang, tapi kita kena belajar hidup dengan cara normal baru. COVID bukan the only wabak yang kita akan hadapi. Jadi kita kena sentiasa berwaspada, jaga kesihatan, sebab kebanyakan kes yang berisiko tinggi itu mempunyai penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau kita boleh sentiasa amalkan cara hidup sihat, apa yang kita dah buat masa PKP ni teruskan. Untuk pastikan tahap kesihatan. Sampai hari ini bukan usaha satu orang kan, usaha begitu ramai orang. Yes, it's a teamwork. Everyone, all people out there, all the Malaysians, they are all doing it as a team effort. Sebab itu kita boleh sampai ke tahap ni dan kita mesti teruskan. Jangan kita alpa ataupun kita nak kena teruskan supaya kita sentiasa bersedia. Dan kerana teamwork antara para frontliner, doktor, polis, kita rakyat Malaysia, hari ini Malaysia diiktiraf
top 5 antara negara yang terbaik mengawal penularan COVID-19. Jadi terima kasih Dr. Nur Arisa Misnan dan juga tetamu Skype kita Puan Rosnani. Dan terima itu kasih Irfan. untuk hari ini. Jadi pastinya masing-masing curahkan lagi lah kasih sayang kepada frontliner kita ni. Mereka baru dapat rehat. 6 bulan baru dapat rehat. Raya pun dah terlepas Sikit lah. potong. Dan kepada anda, teruskan jaga penjarakan sosial, amalkan 3W, jaga jarak selamat, stay safe and stay at home. Betul. Sekian daripada saya Ain Syuhada. Dan saya Irfan Faruqi, kembali esok di Darah Muda.